Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah, taufik dan segala macam nikmat yang kita kecapi hingga saat ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sentiasa taat akan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Insya-Allah di pagi ini kita akan meneruskan perkongsian motivasi daripada Al-Quran, dan kita akan memetik ayat yang ke-21 dan 22 suratul Baqarah. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat yang besar, yang nikmat ini adalah nikmat yang kita berada dalamnya. Ya, bermula kita lahir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kita kembali kepada Allah, kita berada dalam ruang lingkup nikmat ini. Itu ayat yang ke-21 dan 22 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat 21 dan 22 membawa maksud, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, Allah menyuruh seluruh umat manusia, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu, Tuhan yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, juga yang menciptakan kaum dan umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dialah yakni Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia menurunkan daripada langit air hujan, fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada, dan karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui hakikat nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan tiga nikmat yang besar
yang kita sebut di awal tadi, bahawa kita berada dalam ruang lingkup nikmat ini bermula kita lahir hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita berada di atas hamparan bumi dan kita berjalan di atas hamparan bumi ini bermula kita boleh berjalan hingga ke saat ini. Demikian juga kita berada di bawah langit. Langit menjadi atap, berada di atas kita, atap kepada kita. Di mana saja kita berjalan, ke mana saja kita pergi, pasti kita berada di bawah langit. Berada di atas bumi, juga berada di bawah, Allahumma salli ala Muhammad, bawah langit. Kemudian datang yang ketiga, nikmat yang besar. Nikmat rezeki yang Allah kurniakan kepada kita tidak lain dan tidak bukan, iaitulah dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita air hujan. Dengan turunnya air hujan membasahi bumi. Kemudian bumi ini daripada yang gersang, bumi asalnya gersang, sifatnya gersang, tanpa turunnya air hujan, dengan Allah turunkan air hujan, maka basahlah bumi, suburlah bumi, bolehlah tumbuh bermacam ragam segala jenis tumbuh-tumbuhan yang sehingga kita dapat mengecapi segala nikmat hasil daripada bumi yang kita dapat makan, hasil daripada bumi, buah-buahannya, makanan asasi daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasi, beras daripada padi, kemudian roti daripada gandum dan lain-lain yang terbit daripada bumi, yang merupakan makanan asasi bagi seluruh umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana kita dapat mengambil motivasi daripada ayat ini? Iaitulah kita kena sedar dan insaf bahawa sejak kita lahir, yang kita sebut tadi, sejak kita lahir hingga saat ini, kita tidak boleh lari daripada ketiga nikmat ini. Tak boleh lari dari ketiga nikmat ini, bumi, langit, juga air hujan. Kerana berkaitan air hujan itu menyebabkan hari ini boleh kita makan, boleh kita minum. Allah sebut dalam ayat yang ke-27 surah As-Sajdah umpamanya, awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tidakkah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan awan dan menurunkan air hujan daripada awan ilal ardil jurus, ke atas bumi yang gersang. Fanukhriju bihi zar'a, kemudian dengan turunnya air hujan ke atas bumi yang gersang, kemudian basahlah bumi, suburlah bumi, maka keluarlah daripada bumi itu tumbuh-tumbuhan. Yang mana daripada tumbuh-tumbuhan yang Allah sebut, Allah merezekikan kepada kamu. Ta'kulu minhu an'amuhum, menjadi makanan bagi binatang ternakan kamu, ya, rumput dan sebagainya, makanan bagi lembu, kebau. Wa anfusuhum, juga diri kamu, buah-buahan dan sebagainya. Afala yubsirun, tidakkah kamu memerhatikan nikmat tersebut? Maka inilah yang mendatangkan motivasi kepada kita, dalam erti kata kita menyedari nikmat yang besar datang daripada Allah ini, memberikan keinsafan kepada kita, memberikan kesedaran kepada kita bahawa kita ni tak ada apa kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mencari oksigen untuk diri kita pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mampu, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan oksigen kepada kita. Maka lihatlah, hingga saat ini kita boleh bernafas di atas muka bumi Allah, kerana Allah sediakan bumi ini sebagai kehidupan untuk makhluk Allah, khususnya kita ini umat manusia. Kalau sekiranya kita bayangkan bahawa kita ditempatkan di planet lain, kita ditempatkan di bulan umpamanya, planet Pluto dan sebagainya, pastinya kita tidak
apa itu Allah Subhanahu wa taala tidak membekali oksigen ya di tempat-tempat tersebut selain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, selain disebut dalam teori sains teori graviti umpamanya. Maka menyebabkan kita boleh berjalan di atas muka bumi, tidak seperti bila mana kita keluar daripada bumi, seperti mana kita melihat angkasawan umpamanya dia keluar daripada bumi, maka dia sudah tidak ada oksigen, dia kena pakai alat bantuan pernafasan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak boleh berjalan, dia terapung kerana keluar daripada bumi tak ada apa itu graviti. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala merencananya dengan begitu halus sekali untuk hamba-hambanya, untuk makhluknya, agar makhluknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beribadah serta ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah sesuai ayat 21 dari surah Al-Baqarah yang kita baca sebentar tadi. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kesedaran dan menyuntik keinsafan dalam diri dan jiwa kita, menjadikan kita hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda syukur hamba kepada Allah, kepada Tuhan, tidak lain dan tidak bukan dengan mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, menggandakan amal soleh sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar bahawa kita tidak mampu menghitung dan mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kerana nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, Masya Allah, Tabarakallah, begitu banyak, begitu luas sekali. Hanya sahaja kita hamba selayaknya bersyukur dan taat dan patuh akan segala perintahnya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan ayat ini yang kita baca di pagi yang mulia ini memberikan keinsafan, kesedaran, menyuntik semangat ke dalam diri dan jiwa kita, agar kita sentiasa berusaha ke arah yang lebih baik, bersikap positif dalam kehidupan kita, walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian dan musibah dalam kehidupan, kerana itu sebagai tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukup segala itu sebagai motivasi untuk pagi ini, dan mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.